Yang mana Moskin ni ada dekat situ. Lepas tu dia orang trace footprint dia sampai kat rumah dan mereka check boot yang dia pakai tu sama footprint dekat kubur tu. So polis ni pun mereka start geledah rumah dia. Apa yang mereka jumpa, pernah tak waktu hampa kecil-kecil dulu, hampa kalau tengok anak patung, mesti hampa ingat benda tu berhantu macam Annabelle. Tapi video kali ni aku bukan nak cerita pasal Annabelle ke The Doll ke. Aku nak ceritakan pasal kisah seorang lelaki yang suka kumpul mayat. Lepas tu dia buat mayat tu jadi anak patung dekat rumah dia. Cerita kali ni aku nak ceritakan pasal Anatoly Yuryevich Moskvin. Dia adalah seorang ahli bahasa dekat Rusia, filologi dan sejarawan di Nizhny Novgorod, Rusia, kota kelima terbesar di Rusia. Anatoly ni, dia life dia ni tak macam normal people lah. Maksud aku, dia tak berkahwin, dia tak ada partner ataupun girlfriend, dia tak smoking, drinking. Dia pilih untuk stay dengan mak bapak dia tau, dekat Nizhny Novgorod, Rusia ni. Dalam career dia, dia pernah jadi lecturer in Celtic Studies dekat Nizhny Novgorod Linguistic University. Selain daripada tu, dia pernah kerja dekat Institute of Foreign Language sebab dia mampu untuk ahli bahasa dalam 13 language. Moskvin ni dia bukan calang-calang juga tau. Dia ni pernah tolong wartawan tau. Dalam segi artikel, dia pernah tolong tulis untuk majalah ataupun keratan akhbar dekat kampung halaman dia. Moskvin ni dia dianggap pakar dekat tanah perkuburan di Nizhny Novgorod ni, dekat wilayah dia ni. Start dia nak buat habit benda ni, dia pernah buat statement. Dia cakap yang dia ni rasa kesian tau dekat mayat budak-budak yang baru saja mati. Dia boleh bagi mayat ni hidup balik dengan cara sains ataupun black magic. Bagi dia, Moskvin ni, dia ni expert tau dalam bahagian Celtic. Mengikut budaya Druid kuno, tidur dekat atas kubur mayat, hang boleh bercakap tau dengan mayat tu, ataupun hang boleh communicate. Itu mengikut kepercayaan Druid. Dia juga belajar budaya orang Siberia, yang mana benda ni sama juga. Disebabkan benda tu, dia start cari mayat umur daripada 3 tahun hingga ke 25 tahun dekat kawasan perkuburan. Yang mana dia ni dah kerja dekat tanah perkuburan untuk bahagian pemakaman tu. So every time mayat yang baru mati, especially budak-budak yang baru 3 tahun ataupun hingga ke umur 25 tahun, dia akan aim, lepas saja selesai pengubumian tu, dia akan pergi ambil mayat tu, bawa balik. Apa yang dia pernah kata, setiap kali dia dekat kawasan kubur, dia akan duduk dekat kubur tu ataupun dia akan baring dekat atas kubur tu dan tunggu sampai mayat tu akan bercakap dekat dia yang mereka ni nak hidup semula. So kalau dia rasa mereka ni layak untuk hidup semula, dia akan ambil mayat tu, dia akan bawa balik rumah. Pada awal-awal ni, dia buat benda ni, dia tak pernah pun terfikir yang dia nak korek tau mayat ni. Day by day dia akan duduk dekat situ, dia akan baring dekat situ. Selepas saja 25 tahun dia duk buat benda ni, hari-hari dia akan duduk dekat kubur ni, dia ada satu rasa yang dia nak korek mayat-mayat ni untuk bawa balik. Bagi dia, kalau dia buat macam tu, mayat ni akan rasa lebih selesa dan lebih selamat untuk bercakap dengan dia. That mean ada privacy lah kalau dia bawa balik rumah. Lepas dia bawa balik mayat tu, dia start study macam mana nak mumiakan mayat ataupun mummify mayat tu untuk tahan lama. Dia buat macam mana tau? Dengan cara garam dan baking soda. Lepas tu dengan suhu yang sejuk untuk dia mummifykan mayat tu. Lepas mayat tu dah beku, dia akan buat mayat tu macam anak patung dengan cara dia menggunakan lilin. Dia salutkan lilin tu keliling mayat tu, awet lah orang kata. Dia awetkan mayat tu. Lepas tu dia akan make up mayat tu. Dia akan buat mayat tu nampak real lah, like patung yang real lah. Lepas tu setiap mayat tu, mata mereka, dia akan buat satu lubang tau, ataupun dia akan pakai mata anak patung yang boleh berkelip-kelip tu. Bagi dia, mayat ni boleh nampak apa yang dia nampak. Like macam dia nak tengok TV dengan mayat tu, dan mayat tu pun boleh nampak, boleh tengok TV dengan dia. Pada 2009, orang dah start shock tau. Sebab apa? Like macam family relative akan main ziarah kubur. Suddenly mereka tengok kubur family relative mereka ni berlubang, bekas orang korek. Dia ni buat kerja tak cover. Sebabkan kes tu, family member ni
confirm lah akan pergi buat report. So polis dah start buat kerja kat situ. Polis dah start investigate apa yang berlaku, siapa pencuri mayat ni. At that time, Kementerian Dalam Negeri Rusia, Jan Valery Gribakin, dia bagi tahu dekat CNN, mulanya teori depa ni, depa expect yang buat kerja-kerja ni adalah tim organisasi yang ekstrim. Tapi sebabkan pencarian mereka ni, investigation mereka ni hampir 2 tahun tak jumpa apa-apa, tak dapat apa-apa. Lepas pada tu ada satu kes yang mana dekat kubur Islam pun ada mayat yang hilang. So start pada ni lah dia dah dapat detect tau. Sebab apa? Waktu polis tengah investigate kubur mayat orang Islam yang hilang tu, so polis dapat detect daripada CCTV yang mana mosque ni ada dekat situ. Lepas tu dia orang trace footprint dia sampai kat rumah dan mereka check boot yang dia pakai tu sama footprint dekat kubur tu. So polis-polis ni pun mereka start geledah rumah dia. Apa yang mereka jumpa, Это что, здесь эти делал, да? Вечерние съемки. hang bayangkan anak-anak patung yang polis jumpa ni, bila mereka nak ubah, angkat je sikit bunyi lagu Maksudnya dia letak music box tau dalam mayat tu, dalam anak patung tu. Supaya apa tau? Bagi dia, kalau dia letak benda tu, bila dia pegang ataupun dia sentuh mayat tu akan berbunyi. Feels like it's alive. Bukan setakat music box je tau. Hang bayangkan, ada setengah orang dekat batu nisan dia pakai letak gambar tau. So dia ambil gambar yang dekat batu nisan tu, dia letak juga dalam mayat tu. Lepas tu polis dapat tahu yang patung ni mereka pakai baju exactly apa yang mayat tu pakai time dia mati tau. Anatoly ni dia ada cakap dekat polis yang dia ni, dia lonely, dia sunyi. In fact, dia pernah ada niat nak adopt anak tau. Maksudnya dia nak ambil anak angkat. Tapi Russian agency untuk adopting children ni, dia tak bagi tau dekat dia. Sebab apa? Sebab dengan keadaan dia, rumah dia, tempat tinggal dia, dan in same time dia punya pendapatan tak lepas untuk apply nak dapatkan adoption anak ni. So sebabkan benda tu lah, dia ada intense untuk curi mayat budak yang mati ni. Bagi dia, dia boleh hidupkan mayat ni, like aku cakap tadi lah, dengan cara sains ataupun black magic. Hang bayangkan selama dia hidup dengan anak patung ni, dia anggap anak patung ni macam anak dia sendiri tau. In fact, hari jadi budak-budak ni pun dia buat tau, ikut tarikh lahir mayat tu waktu hidup. Anatoly ni, dia duduk dengan mak pak dia tau. Hang bayangkan, selama dia buat kerja-kerja ni, mak bapak dia tak tahu tau yang dalam anak patung yang dia duk jaga kat rumah dia tu actually mayat. Bagi mak bapak dia, dia pun expect yang anak dia ni ada satu habit tau, atau kegemaran yang suka bela anak patung ni. Sepanjang investigation dia ni, polis dapat tahu yang total mayat yang dia curi ni adalah 26 mayat. Bayangkan 26 mayat kot. Dan 26 tu dia dah buat jadi anak patung. Damn man. Disebabkan kes ni, dia jadi famous dan dekat sana dia pun bagi gelaran dekat dia The Lord of Mummy dan juga The Perfumer. So dekat mahkamah, dia dijatuhkan hukuman dengan 44 kes abusing dead body ataupun grave. Lepas tu dia ada cakap dekat family victim yang hampa ni abandon your child tau, dan dia selamatkan anak-anak hampa ni. Dia bawa balik rumah, dia bagi mandi, dia bagi warm. Itu pemahaman dia. Anatoly ni dia tak ada pun kena hukuman dipenjarakan seumur hidup, kena hukuman gantung ke macam tu apa semua. Sebab apa? Benda macam ni dia tak membunuh, dan dia didiagnose schizophrenia, dan dia kena masuk dekat psychiatric ward tau. Sebab apa? Bagi mereka ni, dia ada masalah mental. Pada tahun 2008 dia dah boleh bawa balik ke rumah dan dia jalani psychiatric dekat rumah dia. Sebabkan benda tu, family victim mereka rasa tak puas hati. Kenapa orang macam ni tak kena hukuman setimpal? Contoh Natalia Kardimova, mak kepada Anatoly first victim. Mak dia ni percaya yang Anatoly ni sepatutnya kena hukuman penjara seumur hidup. Some local setuju tau dengan mak first victim ni. Sebab apa? Bagi mereka ni, Anatoly ni patut kena hukuman macam tu. Tetapi based pada Anatoly psychiatrist doktor, dia cakap yang Anatoly ni sekarang dah umur dia dah cecah 50 dan keadaan dia ni pun dah semakin okey. So daripada konklusi cerita ni, aku tak tahu nak kata lah. Sebab apa? Bagi aku benda ni tak patut lah. Sebab apa? Put yourself in someone's shoes lah, okay? Letak dia hang dekat family victim tu. Contoh lah, kalau family relative hang kena macam tu, apa perasaan hang? Dan bagi aku, macam aku letak diri aku dekat mak victim tu lah, aku faham betul tak sepatutnya dia dikenakan hukuman yang macam tu. Sepatutnya dia kena hukuman
hukuman yang setimpal. Kalau aku pun tak tenang weh. Sedangkan hantar orang tu masih lagi ada dekat luar, masih lagi ada, tak masuk penjara pun, tak masuk. Dia dah diriliskan daripada ward psychiatrist tu. So dekat situ dia tak ada penjagaan sepenuhnya. Kalau pemikiran aku lah, okay, malam aku boleh je fikir yang dia malam-malam ni dia still lagi duk pergi buat lagi. Kisah ni memang aku nak kongsikan kepada hangpa semua. Sebab apa? Benda ni memang real. Apa yang terjadi ni memang betul ada. Okay, minta jauh lah. So itu saja cerita yang aku nak ceritakan dalam video kali ni. Okay, kalau hangpa suka dengan cara perkongsian aku, jangan lupa to subscribe, like and share. Dan jangan lupa klik notification untuk apa? Senang untuk hangpa dapat tahu video next aku nanti. Dan last sekali, nasihat daripada aku, tolonglah jangan buat benda-benda macam ni. Naya apa bu?